Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Kita kembali lagi minggu ini di dalam Malaysian Invasion Spirit in Motion yang dibawakan khas oleh Tune Talk. Dan minggu ini kita akan mencari bakat luar biasa untuk acara olahraga. Tetapi bukan itu saja, lebih luar biasa untuk acara angkat berat. MISIM dah menjelajah ke seluruh Malaysia dan dalam misi untuk mencari pelapis para atlet negara. Dan 30 peserta akan dipilih untuk mengikuti program Bootcamp MISIM di mana mereka akan dilatih dan hanya 3 yang terbaik saja akan dibawa ke Brazil untuk merasakan gemuruh jiwa arena para atlet bertaraf dunia. Ada bakat luar biasa tu. Olahraga kan? Olahraga? Ibu pandang rendah orang cacat. Orang cacat pun ada yang berjaya sampai sekarang. Kami dalam muzik juga, kami boleh main gitar dan juga main drum dan main gitar bass pun kami boleh juga. Kategori saya ialah kategori T11. Yang kita difahamkan T11 ni memang orang macam kata totally blind. Tidak pernah mengecewakan sekolah dia, memang begitulah. Balik, medal ada, piala ada. Nama saya Jagannathan, Ketua Jurulatih program Podium dan KJ untuk 2017 dan 2018. Sekarang kita berada dekat Stadium Bukit Jalil untuk program sirkuit ketiga Paralimpik Olahraga, di mana kita buat pemilihan untuk kenal pasti atlet untuk program 2017 KJ. Kita dah mula dari sirkuit 1, sirkuit 2 dan sirkuit 3. Dalam sirkuit 3 kita dah kenal pasti dekat 10 hingga 15 atlet. Sirkuit 1 dekat 15 atlet dekat Melaka, sirkuit 2 dekat Sabah lebih kurang 10 atlet. So ini menunjukkan satu kebangkitan atlet-atlet muncul baru di setiap negeri. Untuk saya buat program senang untuk pemilihan untuk 2017. Di sirkuit KL saya ada atlet dari kategori 45, T37 dan banyak kategori muncul. Kategori yang saya cari ni umur 16 hingga 25, di mana dia boleh lompat, lari dengan balingan. Pandangan saya budak ini boleh di-developkan, tak payah beli champion. Walaupun jarak dengan masa tak bagus, di mana kita boleh develop dia dalam 1,5 tahun untuk 2017. I hope it's successful. I get able to identify 15 to 20 young talented athletes. Nama saya Jamil bin Adam. Saya Ketua Jurulatih Powerlifting program Podium dan Ketua Jurulatih untuk Majlis Sukan Negara program KJ 2017. Peranan saya dalam sukan powerlifting, tugas utama saya adalah untuk merancang program, merancang strategi dan memastikan atlet peak semasa tournaments dan kata kita merancang program jangka masa panjang dan jangka masa pendek berdasarkan keperluan. Hari ini adalah pertandingan sirkuit untuk powerlifting. Sirkuit ni normally kita organise bersama dengan persatuan, 3 sirkuit selalunya setahun, di mana kita bagi peluang untuk setiap OKU yang nak involve dalam sukan boleh menyertai sirkuit. Itu salah satu program kita untuk mencukil bakat-bakat baru. Kriteria yang saya cari sebagai seorang atlet, yang pertama kali adalah of course disabilities. Yang kedua adalah potential. Yang ketiga adalah definitely discipline, commitments, seorang atlet yang very motivated. It's a good response. Ada banyak atlet baru, terutamanya atlet-atlet muda yang mana dalam jangka masa panjang berdasarkan potensi yang mereka tunjukkan pada hari ini, mereka juga boleh menjadi atlet yang berjaya, insya-Allah.
Nama saya Muhammad Fadlullah binti Zainuddin, umur 17 tahun. Bersekolah di SMK Seri Tasik, main acara lontar peluru. Saya merupakan guru kepada Fadullah. Di luar waktu sekolah, saya merupakan jurulatih yang melatih dia untuk acara padang dalam acara lontar peluru. Saya Zafifah binti Zulkifli, ibu kepada Muhammad Fadlullah. Masa bila doktor kata anak kita istimewa, mula-mula macam agak sedih juga tahu sebab dia sakitnya sepanjang hidup dia. Tapi bila dah pergi ke hospital, tengok ada orang yang lebih lagi pada anak kita, baru kita tahu tak adalah kita ni susah sangat macam mana pun. Saya mengidap penyakit final bifida dari pinggang ke kaki, masalah kaki lemah. Kekurangan ni bukan penghalang untuk berjaya dalam diri. Walaupun saya kekurangan, saya boleh pergi sekolah sendiri, masuk baju sendiri. Dia sukan ni kat sekolah, cikgu dia banyak mendorong dia. Dia macam kat rumah dia tak adalah tunjuk dia suka sukan ke apa kan, sebab dia rasa macam dia tak mampu nak buat kan. Fadullah ni mulanya dia tak minat. Dia lebih kepada akademik. Tapi saya lihat potensi dia. Dia mempunyai sikap rendah diri yang terlalu rendah lah. Sebab asalnya dia ada penyakit. Mula sok lontar peluru ni, saya macam tak boleh menang lah. Saya duduk kat bawah sekali. Baling pun slow je kat belah bawah kan. Dan akhirnya pada suatu hari dia tak nak datang ke sekolah agak lama. Dalam sebulan tak silap saya. Kita call ibu bapa. Ibu bapa kata Fadullah tak nak keluar rumah kerana penyakit dia. Saya pergi ke rumah dia, saya nasihatkan dia, saya buka minda dia bahawa dengan sukan kita boleh hidup seperti orang biasa. Saya menggunakan konsep look for the strength. Okay? Not look for the weakness. Iaitu kita mencari kekuatan dia dan kita tidak melihat kelemahan dia. Dia mesti dekat dengan kita. Maknanya kita beri dia kaunseling dan semangat, jadikan diri kita dan diri dia tu lebih dekat seperti seorang rakan. Saya tahu saya banyak kekurangan pada orang lain. Itu bukanlah penghalang nak berjaya. Saya usaha, terus usaha. Walaupun orang reject ke, hina ke, tok ke, buat tak tahulah. Harapan saya untuk dunia Paralimpik ni, agar masyarakat sekeliling kita buka mata bahawa Paralimpik ni juga adalah setanding seperti sukan biasa, iaitu sukan able body. Yeah, good. Saya Syahrul Nizam bin Omar, bersekolah di SMK Datuk Sulaiman, berasal daripada Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Anak kita sekolah didikan khas, tak normal sekolah. Tapi kita cakap, engkau tak normal sekolah, tak apa, jaji engkau cukup kan. Jadi sekolah didikan khas pun sekolah juga. Saya Coach Muhammad Nazari, coach kepada Syahrul Nizam. Nizam ni sukan Paralimpik dari kategori T20. Syahrul Nizam ni lagi kecil memang dia lincah budaknya. Balik sekolah, dia letak beg, dia lumba kat parit tu, main kat parit. Sebelum ni Nizam taklah hebat mana pun, cuma Cikgu Nazri yang banyak latih saya daripada kecil. Sampailah saya umur 18, daripada 10 tahun sampailah umur saya 18 tahun. Hubungan saya dengan Syahrul Nizam semasa training agak tegas sedikitlah, kerana dia terpaksa ikut apa program yang kita buat, dan semasa di luar kami sebagai keluarga lah. Daripada situ Cikgu Nazri latih sampailah Nizam jaya. Nizam tahu apa kebolehan Nizam, acara apa yang Nizam boleh lakukan. Daripada situ Cikgu Nazri lihat Nizam, acara apa yang Nizam boleh buat adalah acara 400 meter. Sepanjang saya melatih dia selama 8 tahun, saya berasa puas hatilah. Alhamdulillah dia makin meningkat. Dulu sekolah rendah, dia mula-mula dia bermula dengan tempat ketiga. 12 tahun ada mula menjuarai junior lah. Sekolah menengah dia untuk peringkat daerah memang di Johan lah. Medal yang pertama Nizam dapat pada tahun 2010. Acara yang Nizam dapat medal ialah acara 200 meter. Mak Nizam pernah nangis sebabkan happy masa
Nizam kali pertama masuk Sukan Paralimpiad di Pahang tahun 2012. Dek, mak doakan adik berjaya sampai Mula Gading. Sampaikanlah cita-cita adik. Kuatkanlah semangat adik yang lari, tabahkan hati. Itu je lah doa mak yang terbaik. Kawan-kawan yang seperti Nizam, janganlah berputus asa. Jangan hiraukan apa yang orang cakap pasal diri kita. Dan tunjukkan diri kita mampu bersaing dengan orang-orang yang di luar sana. Nama saya Muhammad Omar Ghazali bin Manan, berumur 22 tahun, berasal dari Merlimau, Melaka. Muhammad Omar ni okey lah, lagi kecil sampai sekarang pun dia okey. Dengar kata lah. Pakcik kira macam biasa je. Dan dia pun, keadaan dia pun normal. Pakcik anggap dia macam orang biasa. Dan dia pun sebagai orang biasa. Dan dia bergaya dan cara-cara penghidupan dia, dia seperti macam orang biasa lah. Muhammad Omar ni dia dah jenam baru kaki dia tu nampak bengkok. Tu makcik selalu dia pergi sekolah, makcik selalu cakap, orang nak kata apa pun biarkan, tak luak daging badan kita, tak apa. Masa dulu, masa sekolah dulu tak adalah orang nak apa, nak ngata-ngata nak kejek kita lah. Sebab kita pun tak ada usik orang kan. Jadi orang suka berkawan kita tak masuk campur hal orang. Orang kawan dengan kita. Selain pada sukan, saya minat lah barang-barang klasik ni. Tulang saya ada yang show kan, penyaga kan. Saya mula slow. Kalau modal takat ni boleh lah. Nak kata okey tu tak okey lah. Agak-agak aje macam tu. Kadang untung, kadang tak kan. Nak kata rendah diri tu tak adalah, sebab kita tak peduli pun apa orang nak kata kan. Sebab kita usaha sendiri, apa orang nak kata tu kata lah. Sejak saya main gym tu, saya mula nak cubalah bakat saya. Masa sekolah tu dia tak boleh lah angkat beg berat. Takut doktor kata kaki dia tu akan makin bengkok. Sekarang lah pergi angkat benda lagi berat lagi. Itu yang beranjak juga, tapi sukalah dia boleh. Peranan mak ayah saya, dia menyokong saya dari belakang untuk main benda sukan powerlifting ni. Saya main powerlifting ni baru 2 bulan lah. Saya cuba main. Tak sangka pula masa pergi skit 1 ni kat KL, dapat nombor 2. Harapan saya moga saya dapat pergi lebih jauh lah. Kita sebagai ibu ada anak OKU ni kena beri sokongan moral semualah. Jangan dia tersisih kan. Dia tengok orang lain boleh buat, dia pun akan buat lah, nanti boleh berjaya. Harapan saya moga saya dapat pergi lebih jauh lah. Dan saya boleh membanggakan nama keluarga, terutama mak ayah saya yang telah nyokong saya dari belakang. Dan saya boleh naikkan nama Melaka. Saya Muhammad Amirul Alif bin Abdul Rauf. Saya berumur 21 tahun. Saya bermain sukan powerlifting dan saya berasal daripada Kampung Pandan Kelang. Sejarah hidup ni, Amirul ni adalah anak yang periang, tapi malangnya pada umur 3 tahun setengah dia terlibat dalam kemenangan, mengibatkan dia jadi peredas pinggang ke bawah. Tuhan nak uji kita lah. Dia bagi macam ni, mungkin ada hikmat sebaliknya. Kita terima je. Jadi kita terima, kita usahakan dia. Masa dulu saya tak boleh nak menolak kesedaran sendiri, perlukan bantuan orang lain. So kadang macam tu lah, so macam diri ni lemah sangat sebab perlukan orang. Tak ada orang, saya tak boleh gerak mana-mana. Alhamdulillah lah, kampung-kampung ni kawan-kawan dia semua prihatin lah. Bila dia sekolah, kawan-kawan dia bantu dia. Kalau saya tak ada, kawan dia bawa dia ke pergi belah air. Mereka supportif, mereka sebagai support tulang belakang saya untuk saya teruskan ke hadapan. Dan macam setiap perkara ada masalahnya, so mereka jadi tempat mengadu ke apa ke. Bila masuk tu kita kena belajar hidup berdikari sebab tak semua orang akan pedulikan kita. Akan masa kita kena sendiri. Mama tak ada harta lain, belajar.
Kalau kau nak belajar, sampai mana-mana pun Mak support. Dia dulu minat badminton. Tapi Jom kata ambil tenis. Nampak kekuatan dia pada situ ada kan. Tu saya support je lah. Dan mana yang dia minat, saya teruskan suruh dia begitu je. Janji dia berjaya dalam pelajaran juga. Pernah terfikir macam kita, macam aku mau KU, aku boleh rugi kat macam diorang. Saya mula training sukan powerlifting daripada tahun lepas. Tapi saya on off ada sebab perjalanan nak pergi Bukit Jalil tu agak jauh. So saya target dan sukan sudah semestinya untuk mencapai podium iaitu Olimpik. Cuma kalau masa terdekat saya cuba yang terbaik untuk dapatkan tempat di Olimpik Tokyo. Pesanan kita sebagai OKU ni jangan cepat mudah mengalah. Jangan berfikiran negatif selalu. Kita adalah diri kita anggap diri kita sebagai normal. Jangan anggap kecacatan kita ni sebagai penghalang kejayaan kita. Persaingan memang sengit, semangat memang luar biasa. Pihak MISIM sendiri pun nak buat keputusan memang susah. Tetapi akhirnya kita semua berjaya untuk memilih 15 orang mereka yang berbakat luar biasa untuk acara olahraga dan juga 5 orang dari angkat berat. Jadi pejam celik seluruh Malaysia kita dah menjelajah, 30 peserta kita dah jumpa. Sekarang kita nak pergi mana pula? Jom. Okey bang. Terima kasih banyak dah. Dah 5 episod lama dah saya kat sini. 30 orang semua saya dah jumpa dah. Jadi minggu depan kami semua akan masuk ke MISIM Bootcamp. Kita jumpa lagi minggu depan. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Dan di sinilah perjuangan mereka bermula. So, saya sampai sini saya rasa gembira lah sebab saya nampak dia punya fasiliti bagus. Bilik pun kemas, ada aircon. Entahlah, tak tahu buat apa. Agak gambar lah kot. Ada kapet hijau, ada lampu banyak. Why you so late, man? Kenapa lambat? Sekarang ni saya ingat ada 1 atau 2 peserta yang baru kalah. Mesti keluar.